Terima kasih Yang Berhormat Selayang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua dan juga pada guru-guru dan adik-adik daripada Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil yang ada di atas sana. Datuk Yang di-Pertua, izinkan saya menjawab soalan Yang Berhormat Selayang bersama-sama dengan soalan daripada Yang Berhormat Tanah Merah Datuk Imal Hisham yang dijadualkan pada 20 bulan November nanti kerana ia menyentuh perkara yang sama, iaitu berhubung dengan Talent Corp. Sila. Terima kasih. Yang Selayang bertanya tentang kejayaan Talent Corp membawa pulang rakyat Malaysia untuk berkhidmat di negara kita. Untuk makluman ahli yang berhormat, Talent Corp telah pun mengambil alih program Returning Expert Program ini dengan izin daripada program asal ni yang bernama Brain Gain. Dan sejak diambil alih oleh Talent Corp, kita telah mendapat kejayaan dalam dua aspek, iaitu aspek kualiti dan juga aspek kuantiti. Dari segi kuantiti, sejak diambil alih oleh Talent Corp pada tahun 2011, seramai 2,316 orang telah pun berjaya diluluskan untuk pulang ke negara kita daripada sejumlah 3,848 permohonan yang telah dipilih. Jadi dari segi kadar kelulusannya adalah pada sekitar 60%. Ini merupakan satu jumlah yang banyak berbanding dengan jumlah 1,130 orang yang telah diluluskan dalam tempoh 2001 hingga 2010. Jadi dari segi kualiti telah pun kuantiti telah pun meningkat. Dari segi kualiti pula, kita dapati bahawa ini juga telah berjaya tambah baik, di mana kita dapati ramai pakar-pakar yang baik daripada luar negara telah dibawa pulang. Sebelum ini saya pernah menyebut tentang pengurusi Shell dan juga ketua pegawai eksekutif Malakoff, dan yang terkini kita juga telah berjaya membawa pulang beberapa pegawai-pegawai utama seperti Encik Paul Lau Hong Leong, ketua pegawai eksekutif AmLife Insurance, Encik Wan Azman Wan Abbas, Timbalan Presiden Pelaburan Felda Investment Corporation, dan juga Encik Dushantan Vaidyanathan, iaitu pengarah strategi transformasi Maxis Mobile. Jadi Datuk Yang Pertua, kedua-dua penambahbaikan dari segi kualiti dan juga kuantiti. Terima kasih. Ya, Selayang. Terima kasih. Soalan tambahan saya ialah, menurut laporan dunia 2011, lebih daripada 1 juta rakyat Malaysia yang berkemahiran telah berhijrah, dan sebabnya ialah tentang dasar ekonomi baru. Saya meminta Menteri, adakah cadangan untuk membuat perubahan dalam dasar ini supaya dapat menarik balik rakyat yang berkemahiran? Ya. Sila Menteri. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Yang Berhormat Selayang, sebenarnya kajian Bank Dunia tersebut adalah lebih komprehensif. Janganlah hanya ditumpukan kepada satu saja aspek ia. Memang Bank Dunia telah pun di dalam laporan Malaysia Economic Monitor mereka bertajuk Brain Gain tahun 2011 telah mengelapasi beberapa sebab-sebab utama migrasi mereka yang bekerja di luar negara. Antaranya ialah pertama sekali tentang kekurangan peluang kemajuan kerja ataupun lack of career development opportunities di Malaysia dengan izin. Keduanya tentang perbezaan gaji yang banyak, iaitu salary differences, dan juga kadar pertukaran mata wang asing. Dan ketiganya ialah perbezaan kualiti hidup. Yang keempat ialah antaranya sense of social injustice dengan izin. Ada mereka ini yang mengatakan antaranya ialah dasar ekonomi baru yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Selayang. Tapi ini sebenarnya perlu diambil dalam konteks yang sebetulnya. Kebanyakannya menurut pengamatan saya sendiri yang banyak berinteraksi dengan mereka di luar negara, termasuklah yang belajar di United Kingdom dan seterusnya, bekerja di sana, ialah di mana kebanyakannya adalah berdasarkan kepada peluang pekerjaan yang banyak di luar negara, dan dengan itu gaji pun lebih tinggi, dan kebanyakannya adalah berdasarkan kepada ekonomi. Yang disebutkan oleh Yang Berhormat Selayang merupakan banyaknya persepsi. Dan kalau kita lihatkan data
dasar ekonomi baru ini yang kita lihatkan tujuannya adalah sangat murni dan baik, iaitu pertamanya untuk mengurangkan kadar kemiskinan, tak kira sama ada bangsa Melayu, Cina, India ataupun yang lain. Yang keduanya ialah untuk mempertingkatkan tahap ekonomi di mana kita tidak mahu mana juga identifikasi kegiatan ekonomi kepada mana-mana satu kaum. Jadi untuk itu kita mahu meningkatkan lagi tahap ekonomi kaum Bumiputera. Ini tidak bermakna kita mengambil hak daripada orang lain kita bagi pada Bumiputera, tidak. Yang tujuan kita adalah untuk mempertingkatkan pendapatan isi rumah kesemuanya dan memberikan peluang perniagaan, peluang pekerjaan yang adil kepada kaum Bumiputera, yang di mana kalau kita lihat seperti yang jawapan Menteri tadi tentang di sektor swasta di mana ramai kaum Bumiputera kurang mendapat peluang pekerjaan di peringkat pengurusan yang tertinggi. Kalau saya boleh sebutkan dari sini, dari segi satu survei dengan izin yang kita baru laksanakan, di mana kalau kita bandingkan syarikat berkaitan kerajaan ataupun GLC berbanding dengan syarikat swasta yang lain, di mana di kalangan syarikat GLC ini jumlah mereka di tahap pengurusan tertinggi adalah setara dengan kedudukan profil penduduk Malaysia. Maknanya sekitar 60 lebih peratus Bumiputera, 30% kaum Cina dan 5% kaum India. Tapi kalau kita lihatkan syarikat swasta yang lain, di mana kaum Bumiputera cuma 20% di peringkat pengurusan tertinggi berbanding dengan kaum Cina pada kadar sehingga 70%, dan kaum India mungkin dalam 5 ataupun 10%. Jadi kalau semuanya memainkan peranan, insya-Allah dasar ekonomi baru akan berjaya dengan lebih cepat. Terima kasih. Ya. Program outreach yang dilaksanakan oleh Telencorp memang satu program yang baik, sebab ianya sekurang-kurangnya boleh memberi peluang kepada rakyat Malaysia yang berkepakaran, yang istimewa untuk balik ke negara kita mendapat peluang pekerjaan. Jadi apakah kekangan yang dihadapi oleh Telencorp dalam merealisasikan program murni ini? Apakah disebabkan gaji yang kita tawar tidak begitu lumayan? Sebab sedangkan mereka ini di negara luar mereka diguna pakai oleh serikat-serikat antarabangsa yang mana otak mereka bergelega daripada orang lain. Jadi sebelum menjadi menteri yang berhormat ini pun seorang pakar ekonomi, apakah juga kementerian yang berhormat akan turun ke bawah memberi penjelasan kepada rakyat bahawa pembangkang jangan sewenang-wenangnya menyalahkan program kerajaan seperti dasar ekonomi baru dijelajah semata-mata untuk menindas bangsa yang lain, sedangkan dasar ekonomi baru ini untuk merealisasikan bangsa Malaysia supaya orang Melayu dan Bumiputera juga bersaing sama hebat dengan bangsa-bangsa yang lain dalam industri penjagaan seperti yang dikemukakan oleh Mbak Hormat sebentar tadi. Rasa saya ini merupakan satu ungkapan ataupun statement yang berbentuk resist sebab menentang dasar ekonomi baru itu, sedangkan dasar itu tujuan dia untuk memantapkan lagi pembangunan Malaysia itu sendiri. Minta penjelasan Yang Berhormat. Ya, Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kina Batangan. Datuk Yang Dipertua, sebenarnya kita memang menggalakkan rakyat kita mengambil peluang, apa juga peluang pekerjaan yang terdapat di luar negara dan juga di Malaysia. Cuma apa yang kita nak usahakan ialah dalam konteks kita mahu menjaga ekonomi negara, terdapat beberapa peluang pekerjaan di negara kita yang perlu diisi, yang mungkin kita tidak ramai yang ada di negara kita ini. Jadi sebab itulah kita dalam bukan semua bidang, dalam bidang-bidang tertentu kita nak mereka ini pulang dan bekerja dengan syarikat-syarikat di Malaysia. Ini termasuklah di dalam bidang-bidang minyak dan gas,
dan juga bidang bisnes-bisnes serta di pakar-pakar perubatan, beberapa kedudukan yang kita perlukan. Jadi bukan kita nak ambil semua mereka bekerja di luar negara pulang ke Malaysia, cuma mereka yang kita perlukan saja. Sebab itulah daripada 3,848 permohonan yang kita terima, kita cuma beri kelulusan kepada 2,316, 60% daripada itu. Terima kasih.